Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih orang semua. Okay. Mana-mana lagi yang respon audio dan video okey. InsyaAllah semoga tidak ada halangan pengajian online kita Istiqamah setiap hari bersama kitab La Tahzan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar peminat-peminat majlis ilmu, pencinta-pencinta majlis ilmu? Subhanallah, semoga bersama semua kita ini diiring oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala memayungi kita dengan kebaikan insya-Allah, kerana itulah jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama mana kita berada dalam majlis ilmu, rahmatnya Allah mencurah-curah, dipayungi oleh sayap-sayap malaikatnya Allah. Semoga kebaikan demi kebaikan, maka iringkan hati kita dengan doa. Saya mohon tumpang doa diberikan sahabat saya Rafidah Yusof yang juga sentiasa ada dalam kuliah-kuliah saya, untuk diberi Allah kekuatan, ketabahan hati, kecekalan insya-Allah mendepani hari-hari hadapan, kerana baru pagi tadi kematian suami yang tercinta. Okay, semoga insya-Allah syurgalah tempat suami yang baik ini. Sahabat saya ini diuji Allah perkahwinan tanpa zuriat, makin insya-Allah hidupnya insya-Allah lebih terpandu, keluarganya pun ada bersama sentiasa insya-Allah. Semoga diberi kegembiraan dengan cara yang telah Allah tetapkan, khaskan untuk dia insya-Allah. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah, pelajaran baru kita hari ini dalam kitab La Tahzan, itulah dia bab ke-22, solat, ubat, mujarab, pengusir kesedihan. Solat, ubat, mujarab, pengusir kesedihan. Subhanallah. Bila kita sebut perkataan solat, dah tidak asing dah bagi kita, sebab kita ni orang Islam, tak boleh berpisah dengan solat. Semoga sentiasa dipimpin. Bak kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Quran ni memandu kita, minta supaya zuriat keturunannya adalah golongan yang muqimas solat, sentiasa mendirikan solat. Dan itulah juga doa-doa kita. Bukan kita sahaja solat, bukan kita sahaja yang jaga, yang tidak lalai dalam solat, tetapi juga adalah seluruh keturunan kita. Hatta bila kita berdoa demikian, sahabat-sahabat muslimin muslimat khususnya yang sudah punya keturunan zuriat, semoga walaupun kita dimatikan oleh Allah nanti, asbab doa kita ni lah, semoga seluruh zuriat keturunanku adalah orang-orang yang mendirikan solat. Jadi walaupun kita tak sempat bercucu, mendoakan cucu kita, nanti insya-Allah cucu kita dah hidup berapa tahun, jadi anak yang soleh-soleha, kemudian menggembirakan hati ibu ayah, lalu ibu ayah akan terdetik di hati mungkin asbabnya doa arwah mak ayah dulu, yakni tok nenek kepada cucu-cucu yang tak sempat tok neneknya jumpa. Faham ke macam tu? Okay, jadi sentiasa mendoakan, bukan doakan diri kita sendiri sahaja, juga seluruh zuriat keturunan kita insya-Allah. Baik sahabat-sahabat, firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 153, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ayat ni biasa dibaca oleh para asatizah bila kita nak sebut tentang sabar, bila kita nak sebut tentang solat. Perintahnya Allah kepada siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman. Ramai je ustazah orang Islam yang tak solat. Tahu? Faham? Okay? Maka tugas kita ni yang mendakwa diri beriman kepada Allah, terus-terusan untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kepada perkara yang baik dan mencegah perkara yang mungkar. Okey? Jadi berimankah? Kalau dia kata saya beriman sebab saya bersedekah berlori-lori, saya bersedekah segunung intan, main lagi dia buat macam-macam statement bahawa dia orang beriman kerana dengan kebaikan-kebaikannya yang lain, tetapi dia orang yang tidak solat, maka sia-sialah kebaikan yang lain apabila dia berada di hadapannya Allah. Ibadah yang
pertama yang akan ditanya oleh Allah adalah solat. Jadi beruntunglah orang-orang yang menjaga solat. Jaga solat ni sampai ke tahap walaupun kita dah tua-tua ni, muslimin muslimat dirahmati Allah, jangan pernah jemu untuk terus memperbaiki solat. Perbaiki solat dari segi rukun fi'li, perbuatannya, rukun qawli, percakapan ataupun ayat-ayat yang kita baca dalam solat, qalbi, hati ni tak hadir-hadir dalam solat. Sedangkan waktu solat kita sedang menghadirkan diri kita bertemu, bercakap-cakap dengan Allah. Bukan dalam solat ni segala makhluk datang cari kunci hilang dalam solat, teringat appointment, kerja tak settle lagi dalam solat, cepat-cepat block ingatan-ingatan kepada makhluk. Fokus, aku tengah solat ni, buat apa duk ingat benda-benda tu, nanti lepas solat aku duk fikir balik benda tu. Macam tu cara kita nak block supaya syaitan tidak menghanyutkan kita. Ingat lagi, tak payahlah bersama dengan Tuhanmu. Dan akhirnya kita macam, apa gunanya aku solat? Solat pun rasa macam tak tenang. Solat pun rasa macam tidak membahagiakan. Sebab apa? Solat kita ni solat yang kita tidak mencari-cari Allah di dalamnya. Itu bahasa mudah yang Ustazah nak ajak lah kita berfikir. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah, dan usahakan dalam just stay at home ini kita mampu menjaga solat sehingga ke tahap sebelum berbuat apa sahaja, memulakan langkah apa. Pagi tadi kita subuh dah, Masya Allah, antara subuh ni ada solat-solat sunat, duha kalau kita nak buat, hatta taubat dan hajat tak ada masalah. Kemudian kita akan bertemu dengan zuhur. Zuhur menjelang asar, asar ke maghrib, maghrib ke isyak. So kita ada 5 waktu solat fardu sehari semalam. Jangan pernah kita beritahu kepada solat nanti dulu. Biasakan untuk kita solat dulu, baru kita kerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Maknanya cuba sedaya mampu untuk mengutamakan solat dengan berada solat itu di awal waktu. Anda cuba buat, anda rasakan kelainannya dari segi kekhusyukan, dari segi ketenangan, dari segi tidak berkeluh kesahnya kita, dari segi rasa macam sempat je buat banyak benda dalam satu masa. Kenapa? Sebab bila kita mengaulakan urusan kita dengan Allah, Allah pasti bersama kita saat kita buat urusan kita dengan seluruh hambanya Allah. Tapi saat kita mengkebelakangkan, mengkesampingkan, mengkemudiankan urusan kita dengan Allah, jangan tanya, kenapa ya aku buat ni 1 jam benda tak siap-siap? Orang lain 1 jam boleh buat 2-3 benda. Kenapa ya aku ni terasa tak berkat hidup? Sebab kita membelakangkan urusan kita dengan Allah. Ini mukaddimah yang Ustazah sendiri bawa. Jadi kita kembali kepada kitab. Apabila ketakutan meliputi anda, kesedihan menghimpit anda, dan kerisauan mencekik anda, dalam keadaan diri rasa takut. Biasalah manusia ni sentiasa ada rasa takut. Takut tu, takut ni, takut Ustazah kalau angka duk belah-belah ribu macam ni, macam ni, duk risau pelik-pelik sangat. Semua orang risau, Ustazah pun risau, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi jangan melampau-lampau. Jangan menjadikan itu sebagai satu ketakutan. Takutnya kita dalam kalimah ittaqullah, takutlah kita kepada Allah tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan tak rasa pula melampau-lampau. Sedangkan kita tahu Allah sentiasa memandang kita. Tanpa ada tidurnya Allah, tanpa ada cutinya Allah, malaikat Allah merupakan CCTV yang tak pernah off untuk kita. Okey, jadi apabila ketakutan meliputi anda, kesedihan menghimpit anda, dan kerisauan seperti mencekik anda, duk risau sampai kita jadi tak tenang langsung, maka bersegeralah anda mendirikan solat. Hai, pelik dah Ustazah, tiba-tiba je nak solat, takkanlah. Belajar fiqh, kan kita ada maksud solat ni sahabat-sahabat, yang fardu dulu kita jaga, yang fardu dulu. Sebab kadang-kadang ada juga jenis manusia yang sibuk dengan solat duha dia. Sebab duk baca-baca fadilat orang yang solat duha tidak akan jadi apa-apa ke dana, rezeki akan mencurah-curah sepertinya air zam-zam yang memancut. Kemarin lagi kan, rezeki yang jauh Allah dekatkan, yang di langit Allah turunkan. Kita berdoa sampai begitu, tak salah. Tapi beria bersungguh-sungguh dalam duha, berdoanya bagian nak rak. Tapi subuh tadi tak bangun-bangun. Pukul 6.30 bawa ke 7, 7.30 habis dah waktu subuh. Pukul 8 bangkit, usolli sunnatul duha. Dah kenapa kita ni? Sedangkan Allah suruh kita buat yang fardu dulu sebagai tiang dalam ibadah kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi kita kejarkan duha, lepas tu tidur lagi. Dan lepas solat duha tu 12 rakaat siap duha.
Tidur lagi waktu zuhur. Qailullah. Rupanya bukan qailullah. Innalillah terus. Tak bangun langsung solat zuhur. Sambung pula sampai asar. Maklumlah just stay at home. Ya, orang dulu sikit-sikit tidur, sikit sangat tidurnya. Kita ni sikit-sikit tidur, sikit-sikit tidur. Allahu Akbar. Lepas tu sambung ke maghrib. Maghrib ke isyak. Belum solat isyak dah tidur lagi. Tapi tengah malam, nangis-nangis atas sejadah. Tahajud, taubat, hajat, tutup dengan witir. Solat fardu kita tak jaga pun. Kalau ada yang bersolat pun sahabat-sahabat dirahmati Allah, semuanya di hujung-hujung waktu. Nanti jap, sinetron ni tak habis lagi. Nanti jap, Ustazah pun tak faham drama-drama Melayu kita pukul 7 hingga 8 malam. Nanti saat. Suami dia kata yang tak solat lagi tu, jap bang, nak tengok hero dia mati ke tidak. Pukul berapa hero dia mati? Yang pukul 8 bang hero dia mati. Pukul 8, alamak bang, tadi nak tengok siapa yang duk dalam patut kita just stay at home ni, dia ramai-ramai pula duduk kat dataran Merdeka tu. Saya nak tengok ni bang, ada dekat TV ke tidak? Kan berita pula ditunggunya. Yang berita, jap bang, nak tengok dulu muka siapa yang duduk kat depan skrin ni. Nak tengok siapa yang tadi yang memberontak teruk sangat tu, nak tengok. 8 suku dah yang tak solat lagi. Alah bang, jap lah, tak isyak lagi. Isyak lambat sekarang ni 8.45. Ada ya manusia jenis macam tu, sahabat-sahabat. Sebab apa nanti senang bang, ambil uduk sekali je. Fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi maghrib. Terus dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, solat isyak. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, janganlah. Please sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ustazah sedih kalau ada orang yang beramal macam tu. Sebab cara dia faham, lah apa hal yang susah sangat? Ustazah Zai ni bising sangat. Kenapa? Solat juga kan? Kan sahabat-sahabat. Tapi nikmatnya Allah, rahmatnya Allah, kita nak orang yang paling first kali dapat. Syoknya kalau dapat masuk syurga tanpa hisap. Kalau orang pertama sekali masuk syurga lepas Rasulullah, aku belakang dia. Ya Allah, berangan kita ni tak serupa apa yang kita nak, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi, kita letakkan solat kita ni, tak ada orang lain boleh tolong repair. Kita lah yang kena repair. Sebab kita tahu kita dah solat dah. Tapi solat kita ni solat yang macam mana? Baik. Nescaya jiwa anda akan kembali tenteram dan tenang bila anda betul-betul melaksanakan solat. Okey, solat yang betul-betul seperti yang dikehendaki Allah. Jadi tak puaslah kita belajar bab solat. Jangan sombong bila ada asatizah nak mengajar bab solat. Kan sahabat-sahabat, siap bab solat je daripada tadika tak habis-habis. Daripada tadika tak habis-habis. Tapi berapa banyak sampai ke usia dewasa ini bacaan solatnya masih kalau disemak Allah. Sahabat Ustazah bercakap perkara betul orang dewasa disemak bacaan solat. Sedap dia baca wa ma ana minal muslimin dalam iftitah. Hari-hari mengaku aku bukan orang Islam. Wa ana minal musyrikin. Kak, kenapa terbalik ni? Terbalik Ustazah. Cakap Ustazah, try lagi. Saya tutup mata. Tutup mata. Jangan tengok buku. Baca sebiji macam yang akak baca dalam solat. Dia sebiji dan terbalik lagi Ustazah. Ustazah, inilah yang saya baca selama ni dalam solat. Allahu Akbar. Saya tanya macam mana ni Kak, malaikat pun pening ni. Mulut kata aku orang Islam, tapi dalam solat wa ma ana minal muslimin, dan aku bukan orang Islam. Tak sedar. Sebab tak nak memperbaiki. Duk hafal dari kecil-kecil dulu. InsyaAllah syurga belaka tempat guru-guru yang ngajar kita masa zaman-zaman tadika dulu ajar kita solat. Tapi sebab kita hafal dalam ramai-ramai macam tu dan kita tak cuba nak memperbaiki. Hari ni kita just stay at home, sahabat-sahabat dirahmati Allah ni yang menonton ni dalam Latahzan, mungkin ramai yang tak join kuliah-kuliah Ustazah yang lain kan. So Ustazah bagi cadangan lah kan, selalu Ustazah bagi cadangan. Cubalah handphone kita ni, kita voice record suara kita sendiri. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Baca tahiyat akhir hatta sampai doa kunut, record suara sendiri. Bacaan doa kunut, record. Jangan depan anak kan, anak gelak ada banyak salah. Okay. Kemudian nanti bila kita buka buku-buku panduan solat anak-anak kita, buka, dengar balik bacaan tahiyat. Ya Allah, banyaknya salah rupanya bacaan aku ni. Perbaiki. Jangan kita nak hafal sekali bacaan solat tu dalam sehari perfect terus. Tak mungkin. So kita nampak iftitah, tanda kat mana bacaan aku yang salah tadi ni. Perbaiki yang tu. Seminggu perbaiki yang tu. Ya Allah, panjangkan umurku, aku nak perbaiki lagi. Berapa ramai kita yang Allah beri peluang ni, ada masa tak ke pejabat,
tak hantar anak ke sekolah pagi-pagi semua. Masa-masa yang kita tak sibuk lagi dengan anak duk tidur lagi. Patutnya waktu tu hantar dia pergi sekolah, siapkan sarapan dia. Ambil sikit masa nak test bacaan solat ni sahabat, tak sampai setengah jam pun. Tinggal nak kita nak ke tak nak. Itu baru bacaan. Belum kita betulkan lagi cara solat kita macam mana. Macam mana nak hadirkan hati kita ketika solat. Tolong perbaiki. Kita banyak masa sebenarnya. Walau siapa pun anda cakap, Ustazah cakap senang lah, banyak masa, saya busy ni. Tolonglah gugurkan sikit kebizian anda tu untuk perfect dalam bacaan solat kita. Bukan saja bacaan, okay? Ada roh ketika solat. Ada ramai orang solat sampai tiap-tiap waktu ni, rakaat keempat ke rakaat kelima aku ni. Ni dah kena bebel bab solat pula. Okay? Tak mengapa, kita ambil pelajaran. Boleh menjaga solat ni dengan izinnya Allah sahabat. Boleh menjaga anda dengan menghilangkan kesedihan dan kerisauan yang menghimpit anda selama ini. Orang alim, Dr. Aid Al-Qarni, seorang ulama yang bukunya dibaca di seantero dunia dan diakui oleh orang-orang alim lainnya. Masya Allah, apa jaminan dia? Boleh solat ini menjaga anda dengan menghilangkan kesedihan dan kerisauan yang menghimpit anda selama ini. Kenapa dia yakin sangat? Sebab ayat Allah tadi, Suratul Baqarah ayat 153, Ustazah selalu sebut kat radio, Ustazah sebut kat TV, Ustazah sebut. Ubat stres ada dua. Quran bagi tahu. Apa itu? Pertama as-sabri, kedua as-salah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ayat awal kita baca tadi. Kita nak ubat stres kita, masalah kita apa sahaja, 2S. Solat dan solat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sabar dan solat. Masya Allah. Jadi kita nak sebutkan Allahu Akbar. Dah sabar dah Ustazah, nak sabar macam mana lagi? Solat diperbaiki. Kan saya solat ni, Ustazah jangan kata saya tak solat. Sabar tahap macam mana? 2S ni je. Cuba tekuni, insya-Allah kita terhindar daripada segala perkara-perkara yang menghimpit, menyesatkan dada kita. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Anak-anak solat tanpa disuruh. Atika Firdausi, subhanallah, banyaknya ibu-ibu yang bertanya macam ni. Mulakan, kata Nabi, daripada usianya 7 tahun hatta lebih awal, tak salah. Walaupun dia main-main ketika solat, kita nak beritahu dia, wahai ibu ayah, kita sangat sensitif dengan bunyi azan masuk waktu solat. Kita beritahu dia, dah pukul 2 dah, ibu tak solat lagi ni. Kan ibu naklah pergi playground. Kalau lepas ni boleh pergi playground kan, nanti kita solat asar dulu, lepas tu kita boleh keluar. Mak ayahnya pun kadang-kadang ajak anak pergi mana-mana, tak fikir dulu waktu solat. Tak apa, balik nanti sempat lagi. Balik 6.30 petang. Dengan anak terkocoh-kocoh nak mandi semua, pukul 7 baru nak solat. Itu yang kita pamerkan hari-hari depan anak kita. Itulah yang anak-anak faham. Biarlah ustaz-ustaz kat sekolah menjerit solat di awal waktu, solat berjemaah dengan ibu ayah, solat kena betul. Mak ayahnya tunjukkan benda tak betul. InsyaAllah Atika orang baik, menunjukkan anak-anak dengan cara yang betul. Apa pun percayalah bermula dengan kita. Umur 10 tahun kalau tak mahu, kita dah boleh pukul. Bukan pukul dengan mendera. Ini pesanan Nabi SAW. Dan kita buat sungguh-sungguh cakna kita. Kadang kita bawa anak musafir, cuti 3 hari 2 malam, duduk satu hotel. Kan sahabat-sahabat, dalam hotel tu sejadah tak ada, Quran tak ada, kita tak cari, tak ada usaha nak bawa dari rumah. Hatta solat jamak, kita tak belajar. Nak macam mana nak solat ni? Nak singgah masjid macam mana? Kita nak check in hotel ni. 3 hari bercuti tanpa solat. Bahawa Allah bagi rezeki, boleh bawa anak duduk hotel mahal-mahal, tapi kita tak bagi tahu dia, okey nak mandi kolam, nak mandi laut. Kan daripada Zuhur terlepas, Asar terlepas, Maghrib baru balik. Itu pun keletihan. Kan sahabat-sahabat, jadi anak faham, okey kalau pergi holiday tak payah solat Itu yang anak faham. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tekan. Walaupun kita pergi bercuti kat puncak mana sekalipun, cepat-cepat kita kena plan. Dalam kereta tu, kecaknaan ibu ayah, bang kita nak berhenti solat mana? Walaupun anak sambil main game kan, macam dia tak join sekali perbincangan kita tu, tapi dia tahu mak ayah dia sangat cakna dalam solat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kenapa kalau kita boleh bertegas dalam bab lain, dalam bab solat yang sepatutnya super tegas yang kita kena bagi. Okey, jadi yang dewasa, sahabat-sahabat walaupun dah berkahwin, dah datang rumah kita ziarah, bawa anak cucu kita sebagainya, kita tetap mak nak tegur satu benda ni.
2 malam dah tidur rumah mak. Kan kalau bini kau tu tak sembahyang mungkinlah sebab period. Tapi kau ni mak nampak bilik gelap sampai pukul 8 pagi tak solat ke long? Allah bagi rezeki tu kereta mewah, rumah, anak-anak bijak-bijak. Tak salah ibu ayah, jangan segan dengan anak menantu sebab dia dah berumah tangga tetap anak kita. Nasihat, macam mana mak nak mati kalau anak-anak mak ni ada lagi yang tak solat? Tolong tekankan bab solat. Okey, yang bertanya tadi insya-Allah daripada usia kecil. Dan jangan lupa minta doa walaupun sekarang semua anak kita dah solat. Tetap berdoa dengan Allah. Ya Allah, jangan sampai anak aku hanya solat depan aku saja. Sebab ramai je anak-anak kita solat depan kita je. Bila balik ke kolej, balik ke tempat kerja dah tak solat. Solatnya kerana apa? Bising mak ayah ni, sibuk suruh bangun, suruh bangun. Bila dah balik ke tempat dia dah tak solat. Kesian anak-anak kita sahabat. So bila kita telefon sekali-sekali, long macam mana dah makan? Makan apa hari ni? Itu je sembangnya. Pukul 3 dah ni long, anak ibu dah solat ke belum? Cuba tanya hubungannya dengan Allah dulu. Biasakan dalam keluarga. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik. Ketika Nabi SAW dirundung masalah, baginda bersabda kepada Bilal bin Rabah. Nabi solatnya sentiasa berjemaah. Bilal bin Rabah menjadi sahabat yang Masya Allah tukang azannya, tukang iqamah. Dan bila Nabi dalam keadaan ada masalah ujian, Rasulullah lagilah tak lekang daripada ujian. Dia akan sebut, Ya Bilal, arihna bis salah. Ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, aku dapat merasa tenang dengan solat. Ataupun dia nak habaq dekat Bilal, jom kita solat. Aku rasa berehat sekejap dengan solat. Tadi ni macam-macam masalah ni. Meeting tak habis, mesyuarat tergempar segala. Okay? Arihna bis salah. Rehatkan aku dengan solat, tenangkan aku dengan solat. Subhanallah. Begitulah solat benar-benar merupakan penyejuk hati dan sumber kebahagiaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang daripada awal join kita La Tahzan, kita nak memujuk hati kan. Ni apa hal masuk bab solat pula ni Ustazah? Kan hari tu syok Ustazah pelajaran dia, jangan bersedih bla 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 kan kita belajar. Ni apa hal bab solat dulu? Cuba dalam mengaji ni sabar dulu. Cuba dalam mengaji ni kita follow the flow. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab solat ni tiangnya. Dia dah nak masuk kepada praktikal ni. Kita ada lebih 200 bab. Sampai ke bab yang ke-22 ni sahaja sahabat. Saya kalau ada apa sahajalah ujian-ujian dalam hidup semalam, Allah teringat bab 18 hari tu. Teringat bab 12. Dia sangat memujuk. Subhanallah, percayalah. Okay. Begitulah solat benar-benar merupakan penyejuk hati dan sumber kebahagiaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Dr. Aid Al-Qarni, penulis kitab, saya telah banyak membaca sejarah hidup beberapa orang tokoh kita. Dan umumnya apabila saat mereka dihimpit dengan persoalan hidup dan menghadapi banyak dugaan, maka mereka akan segera memohon pertolongan Allah dengan mendirikan solat dengan khusyuk. Kita kadang-kadang okey je mendata je hidup ni, tiba-tiba boom, kena hentak sesuatu terjatuh kita. Saat jatuhnya tu jangan tak solat. Allah buat saya macam ni, saya dah solat pun buat macam ni, baik tak ya solat? Kesian orang yang macam ni. Terus bangkit untuk bersolat. Apa yang anda dapat saat itu bila anda bangkit semata-mata untuk memohon pertolongannya Allah melalui solat, selama yang kamu tenang, macam tenang tak ada masalah, solat macam main-main. Solat macam siap dah 4 rakaat. Aku tadi buat tak doa kunut? Aku tadi rokok ke tidak masa solat? Macam solat tu ala balai je. Zub terjatuh, kita dihentak oleh Allah dengan ujian. Kita dengan air mata bangkit berwuduk, solat. Sahabat, kita akan terasa saat itu dalam solat kita rokok terasa, ya Allah, mungkin sebab dosa-dosa aku, ya Allah, Engkau bagi aku ujian macam ni. Kalau inilah sebagai azab yang Engkau awalkan supaya aku tidak diazab di akhirat, ampunkan aku ya Allah. Aku terima takdirmu ini ya Allah. Sujud pula bercakap-cakap lagi dengan Allah, kuatkan aku ya Allah. Insya-Allah solat saat itu boleh mengalir air mata. Solat saat itu lebih datangnya khusyuk. Sebab bila dia diuji dengan Allah lalu diserahkan kepada Allah, sahabat akan mendekatkan lagi hubungan hatinya dengan Allah. Ini orang yang, sebab Ustazah jumpa juga kan, saya sembahyang Ustazah selama ni, bukan saya tak sembahyang, tapi kenapa Allah bagi juga ujian pada saya? Kamu ni kan hamba, Allah tu kan Tuhan. Minta maaf sebut. Kamu terkejut ke kalau bos kamu tiba-tiba suruh begitu begini? Moncong-moncong pun kenapa kamu buat juga?
Waktu rehat kamu hari Sabtu Ahad, bos panggil ke pejabat, kenapa kamu datang juga? Tak datang kang Ustazah, tak naik pangkat saya, tak datang kang saya, kena tendang pula keluar bekerja daripada sini, saya nak kerja apa pula lepas ni? Kamu tahu tak, kamu tak dengar cakapnya Allah tu, bos kepada segala bos tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kamu tak layak pun duduk di atas muka buminya Allah. Kamu menumpang atas muka bumi Allah ni, free of charge, tak ada bayaran apa-apa pun. Tapi kenapa kita sombong sangat? Allah yang tentukan apa sahaja dalam hidup kita. Okey, sahabat-sahabat, lalu kita kembalikan kepada Allah melalui solat. Sebab itu kitab ni bagi tahu kita. Dan umumnya apabila saat mereka dihimpit dengan persoalan hidup dan menghadapi banyak dugaan, maka mereka segera memohon pertolongan Allah dengan mendirikan solat dengan khusyuk. Semoga kita termasuk golongan yang demikian. Begitulah cara mereka mencari jalan keluar, sehinggalah kekuatan, semangat dan tekad hidup mereka pun pulih kembali. Pengkarya-pengkarya kita pun menunjukkan cara jalan yang macam tu. Contoh, cuba tengok drama-drama Melayu kan. Duk buat maksiat, lepas tu datang ujian kan, terjatuh muflis segala. Nak sedar tu dia buat gambar orang berlakon apa? Berlakon solat, gambar orang menuju jalan-jalan ke masjid. Kan Ustazah pun kata kelakar juga kadang-kadang. Lakonan ni memang cantik lah, tapi dalam hidup yang sebenar macam mana? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, adakah kita betul-betul balikkan diri kita kepada Allah? Solat khauf dilaksanakan pada saat-saat genting. Solat khauf ni kalau kita belajar bab fiqh, nak ceritanya Nabi SAW dalam keadaan peperangan pun, takut dihentam oleh musuh, pun masih melakukan solat. Dan ada kaedah-kaedah. Kalau dalam fiqh mazhab Syafi'i itu kita jumpa solat khauf. Ya sahabat-sahabat, macam mana cara soft pertama jaga musuh, soft kedua boleh rokok. Taklah solat. Dalam keadaan mereka berperang pun mereka boleh solat berjemaah. Subhanallah. Kalau anda Google pun anda baca keseluruhan, ajaibnya, ya Allah hebatnya, meremang bulu roma. Ada seorang imam, baris pertama menjaga musuh, baris kedua solat bersama imam. Nanti yang dah siap tu tunggu sekejap, kebersamaan pahala solat berjemaah dapat juga. Masya Allah, indahnya Islam. Tapi kita baru diuji sikit tak nak solat. Kawan saya yang jaga suami, balik daripada hospital, sahabat dah makin lemah tubuh. Tiap-tiap hari saya hubungi beliau. Dan apa yang dia sebut, aku kagum Zai dengan Nuang, kagum dengan suami dia. Dia dah tak larat apa dah, tapi minta tolong bawakan dia ke bilik air untuk dia solat. Bab solat dia memang jaga sangat. Itu dah saat-saat genting. Pagi tadi dia kembali ke rahmatullah sahabat. Semoga syurgalah tempat dia. Allahu Akbar. Yakni saat kematian terjadi di mana-mana dan banyak nyawa melayang akibat peperangan. Itu untuk solat khauf tadi. Apabila keadaan semakin memburuk, maka solat akan memperbaikinya. Suasana tegang. Orang duk main syaitan terus Al-Qasam. Apa dia? Mereka buat sahabat-sahabat solat berjemaah tak pernah tinggal, hafal Quran. Kemain lagi kalau share dekat media-media sosial kita ni. Kita ni tak payah tunggu suasana perang angkat senjata, duduk dalam rumah nak berperang dengan nafsu sendiri. Solat jemaah pun tak buat. Awal waktu pun kita tak buat. Lepas tu mengharapkan ketenangan hidup, mengharapkan kemenangan dunia dan akhirat. Kita tak fikir ke sahabat-sahabat dirahmati Allah? Okay? Ini merupakan isyarat bahawa sebaik-baik penenang jiwa dan ketenteraman hati adalah solat yang khusyuk. Adalah solat yang khusyuk. Sebab itulah solat ini sangat berat, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Solat ini kata Allah dalam Quran sangat berat. Kecuali illa kepada al-khusyiin, golongan orang-orang yang solat dengan khusyuk. Dia bahkan merasa lazat nak solat lagi, nak solat lagi. Cuba sahabat-sahabat yang pernah menunaikan ibadah umrah haji, berada di dua tanah haram, kita tak pelik ke tengok rasa kita saat itu? Kan? Baru je balik subuh, singgah disaji sarapan, lepas tu nak berpisah. Okeylah, kita ambil kunci dekat kaunter, kita masuk bilik, letih lah, rehat lah. Jap. Nanti Zuhur kita nak pergi ke berapa? Kita pergi sejam awal lah. Kita nak duduk nak tengok Kaabah ni, kat dataran Kaabah. Kita pergi 2 jam awal. Okey. Engkau ketuk je bilik aku, kita jumpa kat lobi. Kenapa kita merasa lazat dalam solat? Kenapa Imam Bilal belum sampai Masjidin Nabawi, Masjidil Haram, kita dah tercongok tunggu dekat situ? Kenapa sahabat-sahabat? Ya, kerana itu aura tanah haram, tapi bukan 100%. Itu sebenarnya daripada kita.
Sebab apa? Sebab bila kita sampai di sana, kita dah set dalam minda kita, dunia ni kita dah ketepikan. Kita dah minta cuti kerja, anak-anak dah ada orang jaga, so kat sana fokus ibadah. Tapi Allah tak suruh ibadah yang macam tu. Bila balik rumah, kita di Malaysia, kita sibuk dengan dunia. Sampai tak apalah, nanti hujung tahun pergi umrah lagi. Kita boleh masuk balik dalam washing machine. Kita punya badan-badan yang penuh dengan dosa ni, tercalik dosa, pergi kerja, gunakan duit haram, apa semua segala, lupakan segala, solat pun tak payah, busy sangat dengan kerja. Hujung tahun nanti kita pergi umrah lagi. Nangis-nangis depan Kaabah, solat awal waktu, kan? Bahkan dah solat lagi, sahabat. Kenapa rasa macam tu? Kita ingat pergi umrah Mekah Madinah tu macam masukkan baju dalam washing machine. Baju yang kotor dimasukkan, dipusing, push dengan pelbagai amal, wangi-wangian. Lepas tu sahabat, kita angkat baju kita itu dan kita pakai semula. Nanti dah kotor, kita masuk balik dalam washing machine. Macam tu ke cara kita menyucikan dosa? Tak. Allah tarbiyah kita dengan terhalang hampir 2 tahun dah kita tak boleh pijakkan kaki ke rumah Allah. Masihkah mampu kita menangis dalam solat kita seperti kita solat di hadapan Kaabah? Masihkah kita merasa Allah itu tak tertinggal di Mekah? Allah tu ada di mana-mana, memperhatikan akan kita. Kenapa solat yang di sana boleh khusyuk? Jawapannya sebab kita tunggu waktu solat. Jawapannya sebab kita berjemaah bersama bacaan-bacaan imam. Jawapannya sebab kita rapat-rapatkan saf, nampak kesatuan Islam. Jawapannya sahabat, sebab kita tunduk patuh dan aku hamba. Labbaik Allahumma labbaik, aku menyahut seruanmu ya Allah. Dan saat itu kita bersaksi, aku tidak akan mensyirikkan Allah. Kat sini hanya kerana meeting, bos yang tak faham, Cina Ustazah bos memang tak faham. Takkanlah nak selit, dia betul-betul azan tu dia panggil meeting, habisnya nanti azan asar. Kak minta maaf. Minta maaf ya sahabat, samalah macam kita duk tengok kan, kalau kita ustaz-ustazah cakap ni ditempelak sahabat. Contoh macam kita kata sukan kan, sekarang ni ustaz-ustazah banyak bercakap pasal pakaian sukan. Kita tengok Olimpik tu kan, Allahu Akbar, dahsyatnya dikecam oleh netizen. Habis tu ustaz, takkanlah nak terjun tiruk tu pakai telekong kot. Jangan biadab sangat bahasa sahabat-sahabat. Teguran ni bukan bermula daripada saat kita dah dewasa, dah jadi pakar macam tu, bukan. Ingat lagi ustazah dulu main juga bola jaring, rompat galah tinggi kan, main juga. Tapi apa bapak kata? Kalau nak kena main sukan sampai tak tutup aurat, tinggalkan. Kita suka kan? Aku seorang je pakai tudung main ni kan. Takkanlah nak kena pakai macam tu kan kita kat sekolah. Sahabat, kalau kita, bapak bukan nampak pun, bukan ada WhatsApp orang nak ambil gambar, tapi abang ada kat sekolah. Balik kena mengadu, tadi bersukan tak pakai tudung. Kita minat, kita suka sahabat-sahabat. Bapak dah bagi syarat, tak apa nak bertanding sampai ke mana pun, tapi jangan tinggalkan Islam. Jadi kalau kita daripada awal ada termasuklah dalam bab solat dengan anak-anak kita, sahabat-sahabat. Anak kita dapat sampai PhD, mama ni dapat kerja macam ni mama, gaji 10,000 starting, tapi yang ni 8,000 je mak. Mak yang beriman akan kata, beza 2,000 ni sayang, tapi 2,000 pun tengok bosnya insya-Allah. Kalau syarikat macam ni surau pun ada dalam pejabat, tak risau dah bab solat. Tapi ni beza 2,000 je. Tapi sampai masya-Allah seorang pun tak ada orang Islam dalam tu. Kalau awak memang orang kuat, mak tak kisah. Tapi mak tengok awak ni macam lalang, kawan dengan orang tak sembahyang, dan awak tak sembahyang, nak kawan dengan orang kafir terus, yang dekat dalam bangunan tu tak ada surau terus. Bagi pendapat-pendapat kita, bukan nampak duit. 10,000, kalau 2,000 dia bagi ke aku ni, untung ni. Jadi mak pun macam tu, bahaya juga. So kita kena tekankan ketegasan dalam nak mendapatkan jiwa yang khusyuk dengan solat. Okey, rasa tertunggu-tunggu untuk solat, percayalah itu datangnya roh khusyuk dalam solat. Baik sahabat-sahabat, dah mengajar bab solat pula dah kita. Setiap generasi umat manusia yang sedang menderita, ni kena dengar molek Kalau yang ada kitab, cuba tulis dekat ruang komen. Subhanallah. Setiap generasi umat manusia yang sedang menderita berbagai penyakit kejiwaan saat ini. Penyakit apa? Depres, anxiety, segala banyaknya yang diadukan pada ustazah. Allahu Akbar sahabat-sahabat.
hendaklah sering mengunjungi masjid dan menghamparkan keningnya di atas lantai tempat sujud dalam rangka meraih keredaan dari ilahi. Menghamparkan keningnya di atas tempat sujud. Indahnya bahasa Dr. Aida Al-Qarni, Masya Allah. Ni dah belajar, tiba-tiba terjoin lah tahzan ni. Nak pergi masjid di mana Ustazah? Masjid pun tutup. Allah, kita ni kalau nak menempelak sahabat-sahabat, macamlah kat rumah kita tak boleh sujud. Kita ni Ustazah Zai lah orang yang, ya Allah, merindui masjid. Rumah kedua kita sebelum ni sahabat. Bahkan banyak meninggalkan rumah untuk berada di majlis-majlis dalam masjid. Sudah pasti semua kita rindu untuk ke masjid. Dan kita sentiasa berdoa COVID ni segera diangkat untuk mengimarahkan rumah Allah. Kita bukan sengaja. Kita rindu sangat dengan masjid, nak balik ke masjid. Tapi yang menyalak-nyalak, minta maaf bahasanya hari ni, bukalah masjid. Jom kita sama-sama tengok nanti bila masjid buka, adakah dia orang pertama yang berada di hadapan. Ini yang kita sedih sahabat. Okay, jadi kita nak sebut, kita memang berdoa untuk kita boleh berziarah semula, untuk kita boleh mengimarahkan rumah Allah. Tapi sampai bila sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kita sendiri tidak mengambil ini sebagai satu hikmah besar yang Allah nak letakkan kita. Walaupun kau berada dalam rumah, engkau masjidkan tak rumah engkau tu. Walaupun madrasah ditutup, engkau madrasahkan tak rumah engkau tu. Ambil peluang-peluang ni. Nanti bila kita dah sibuk jadi AJK masjid, mengimarahkan masjid, kita rindu nak balik ke rumah. Allah, anak-anak kat rumah dah solat ke belum? Aku sibuk dengan jemaah masjid ni. Masya Allah sahabat-sahabat. Dengan melakukan sedemikian, nescaya ia akan selamat dari pelbagai himpitan hidup. Melakukan apa? Melakukan solat. Jika tidak, tangisannya tentu akan membakar kelopak matanya. Dan kesedihan akan menghancurkan urat sarafnya. Untuk siapa yang dihentak dengan pelbagai ujian masalah dalam kehidupan, tapi still tak mau solat. Sahabat dirahmati Allah. Okey, bahasa dia, akan tangisannya membakar kelopak matanya. Jadi menangislah kita sahaja, tangisan itu tak jadi ibadah. Tangisannya orang yang takutkan Allah, yang menyungkurkan dirinya untuk sujud di hadapan Allah, tangisan itu boleh membakar dosa-dosanya. Boleh menyejukkan api yang panas sahabat-sahabat. Panasnya api neraka yang akan membaham kita, terhapus panasnya api itu dengan tangisan taubat kita atas dunia. Maka jelaslah bahawa seseorang itu tidak memiliki sebarang kekuatan pun untuk meraih ketenangan dan ketenteraman hati selain dengan mendirikan solat. Selain dengan mendirikan solat. Jadi bila kita dah baca dalam kitab Al-Tahzan, memanglah ada petua-petua lain, ada jalan-jalan lain, tapi first one is solat. Jangan tinggal sahabat-sahabat. Salah satu daripada nikmat Allah yang paling besar, jika kita mahu berfikir, ialah pelaksanaan solat wajib 5 waktu sehari semalam. Ya Allah, asal peristiwa Isra Mi'raj kita faham 50 waktu. Akhirnya dengan bila hikmah diberikan 5 waktu. Subuh waktu pagi mewakili sampai ke zuhur. Selamat insya-Allah. Tak sempat buat dosa besar, dah ada panggilan zuhur. Bersyahadah pula kita dalam zuhur tu. Tak sempat buat dosa besar, dah ada asar pula. Sahabat, sebab itu Nabi bagi tahu dalam satu hadis, macam mana cara kau fikir kalau di depan rumah seorang Muzayyanah Abdullah ada sebatang sungai. Lalu Muzayyanah itu terjun ke dalamnya, mandi di dalamnya untuk setiap 5 kali sehari semalam. Kan? Dan adakah engkau berfikir masih bersisakah kotoran di tubuh Muzayyanah itu? Sahabat berfikir dengan logik akal, sudah pasti tidak. Sehari 5 kali kok mandi, kotoran apa lagi? Begitulah dengan solat. Kita subuh buat, tak sempat nak buat dosa besar ni. Zuhur buat, tak lama berapa waktu asar, and then maghrib, and then isyak. Tidur kita dalam solat isyak yang mungkin solat terakhir. Esok nak kejut subuh meninggal dah dia jadi jenazah. Kita tak tahu kan sahabat. Sebab tu masa Ustaz Asri Ibrahim, penyanyi Rabbani dulu-dulunya, Masya Allah, dia nyanyi lagu subuh yang andai ini subuh yang terakhir. Allah, biasa saya sebut, lupa dah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi lagu tu dia refresh balik, lagu lama, tapi dia mengenangkan mungkin ini subuh dia yang terakhir. Betul?
Dia meninggal tiba-tiba ketika nak buat rehearsal, sahabat-sahabat atas pentas. Sahabat-sahabat dia kata, ya Allah, baru je meletup lagu Andai Ini Subuh yang terakhir. Tiba-tiba betul tak sempat solat fardu zuhur. Ini orang yang mengharmonikan dirinya betul lah. Tak ada satu perkara yang Allah saran pada kita ni tak penting. Semuanya penting. Solat 5 waktu, sahabat-sahabat sehari semalam. Yang merupakan sebagai penghapus dosa dan pengangkat darjat kita di sisi Tuhan. Di samping itu, solat 5 waktu juga merupakan ubat yang paling mujarab untuk mengubati pelbagai kesedihan dan berbagai macam penyakit yang kita deritai. Allah, Allah, Allah. Sebab itu, kalau kita diuji dengan sakit, jangan sampai tak solat. Kita baru diuji dengan sakit, kita bukan diuji dengan hilang akal. Orang hilang akal baru tak payah solat. Sahabat-sahabat berani kita minta, Allah, alang-alang kau nak bagi aku sakit, Allah bagi gila je lah terus. Orang gila tak payah solat. Orang sakit masih kena solat kerana dia masih ada akal. Tapi Masya Allah, penuh hikmahnya, hebatnya agama Islam ni. Bukan mesti suruh kau rokok 90 darjah, sujud betul-betul tegangkan belakang ni. Kita dah sakit, solatlah walaupun di atas pembaringan. Hatta solatlah walaupun dengan kerdipan matamu. Subhanallah. Sebab Allah nak tengok ingatnya kita kepada Allah saat kita diuji dan perlunya talian hayat dari Allah. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Biar betapapun solat mampu meniupkan ketulusan iman dan kejernihan iman ke dalam relung hati sehingga hati redha dengan apa jua ketentuan Allah. Adapun mereka yang menjauhi masjid dan meninggalkan solat, maka mereka hanya akan beralih dari kesusahan yang satu ke kesusahan yang lain, dari goncangan jiwa yang satu ke goncangan jiwa yang lain, dan dari kesengsaraan yang satu ke kesengsaraan yang lain. Anda faham? Orang yang tak solat, orang yang tak solat mengharap ni ujian dia ni berhenti. Ustazah, kan semalam Ustazah cakap ujian memang tak pernah berakhir. Betul, ujian tak pernah berakhir selagi kita hidup. Tapi sahabat, dengan solat kita boleh tenang berdepan dengan ujian. Kita jumpa jalan keluar atas setiap permasalahan. Tapi orang yang tak solat ibarat hanya dipindahkan dari satu kesusahan ke kesusahan yang lain. Sebab tu berantakan, tak tenang, sentiasa bergelora, goncangan-goncangan jiwa yang begitu dahsyat. Ini kata Dr. Aid Al-Qarni. So, hentikan perbuatan yang tidak mahu menyembah Allah melalui solat. Kata Allah dalam surah Muhammad ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fata'asal lahum wa adalla a'malahum. Maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menghapus amal-amal mereka. Siapa mereka yang dimaksudkan? Orang-orang yang tidak mahu mengerjakan solat. Dia nak mendaki ke puncak. Betul, dia dah nampak berjaya hebat. Tapi sahabat, dia tak akan dapat rahmatnya Allah. Orang yang tak dapat rahmatnya Allah, hidupnya tidak akan mendapat keberkatan. Orang yang tidak berkat, sahabat, dapat habis, dapat habis, dapat habis. Tak ubah macam orang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Aku ni masyuk banyak tapi keluar pun banyak. Ada orang yang kais pagi makan pagi masih boleh berinfak walau RM1 ke tabung-tabung masjid. Kerana apa? Hidupnya berkat. Kerana apa? Kerana buah-buah solat itu datang sebagai makanan rohani dia. Subhanallah. Semoga itulah kita, orang yang muqimas solat, sentiasa mendirikan solat, kita dan seluruh keturunan kita, insya-Allah. Okey, ramai yang menonton hari ini. Ustazah pohon ampun maaf zahir batin dalam penceritaan, pembacaan kitab. Memanglah tak sempat Ustazah nak baca nama seorang-seorang. Tapi anda hebat Haryani Anwar kot ni nama. Aina Ismail, Masya Allah. Ayah Gaus ni, Baizura Badlisha, Nur Azrina Syukur, ramainya Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita bersatu dalam la tahzan, insya Allah setiap hari istiqamah. Hari ni bab ke-22, besok bab ke-23. Untuk apalah tahzan ni sahabat? Yakin Allah tak pernah tinggalkan kita. Jangan bersedih walaupun semua kita sedang diuji Allah together. Macam-macam ujian kita kan sahabat. Lebih-lebih lagi musibah berbentuk ujian berbentuk pandemik inilah.
Jangan pernah kata, oh saya tak terkesan langsung, tahniah. Tapi ingat, dalam kita bersenang-senang itu, apa pandangan Allah kepada kita kalau kita masih menyembunyikan tangan untuk menghulurkan bantuan kepada orang yang terjejas PKP. Okey, makin insya-Allah sahabat-sahabat, Allah angkat segera COVID ini. Alah, dah hari-hari dah doa macam tu, Allah tak angkat-angkat pun lagi ustazah. Percayalah, walaupun kita sepertinya berkurung dalam rumah, tapi jiwa kita Masya Allah bebas seperti burung yang terbang, penuh dengan kemerdekaan. Kerana apa? Kita rasa bahagia menjadi hamba-Nya Allah yang mentaati segala perintah Allah. Semoga sama-sama kuat. Ampun maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.